Assalamualaikum, nama saya Nurdini binti Mazlan. Pada hari yang mulia ini, saya akan membentangkan projek terakhir LMCP 1552 Pembangunan Mapan dalam Islam. Tajuk yang saya akan bawa anda bersama saya ialah Pelan Pembangunan Seremban 2 pada tahun 2050. Oleh itu, mari saya menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang Bandar Seremban di mana saya dan keluarga sedang menetap semenjak tahun 2002. Seremban 2 merupakan bandar satelit yang berhampiran dengan pusat Bandar Seremban. Bandar ini terletak di sebelah barat Lebuh Raya Utara Selatan. Seremban 2 merupakan bandar terancang yang dibina atas tanah yang dahulunya ladang kelapa sawit dengan matlamat menempatkan semula bahagian pentadbiran, perniagaan dan pendidikan dari kesesakan pusat bandar ke tempat yang lebih teratur. Seremban 2 menjadi bandar membeli belah popular selepas pembukaan beberapa kompleks membeli belah seperti Aeon, Mydin dan Tesco. Ini adalah peta kawasan Seremban 2 yang terdiri dengan beberapa taman perumahan seperti Park Avenue, Vision Home, Garden Home serta Taman Rekreasi S2 City Park, Institut Pengajian iaitu College Teknologi Alpha, Masjid Husin Seremban 2, Kompleks Membeli Belah Mydin dan restoran makanan segera iaitu McDonald serta kawasan perindustrian dan kilang automotif di Green Technology Park. Pendapat saya setelah membuat beberapa kajian tentang infrastruktur bangunan serta landscape dan pendapat dari penduduk di kawasan Seremban 2 di sini, terdapat beberapa idea pelan pembangunan lestari 2050 Seremban 2 seperti yang berikut. Pertama adalah kita mewujudkan persekitaran tempat kerja yang mendapat keberkatan dan rahmat Allah. Kedua, meningkatkan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada rakyat. Ketiga, mewujudkan kawasan perumahan yang aman dan damai. Keempat, menjadi tempat perniagaan yang patuh syariah Islam. Kelima, menaik sistem taraf dan institusi pendidikan. Dan terakhir, mewujudkan bandar industri yang hijau dan bebas pencemaran serta melestarikan alam sekitar. Sebelum itu, kita berbalik semula dengan asas pembangunan bandar mapan yang terdiri dengan kategori utama iaitu ekonomi, zakat, wakaf, tiada rasuah dan tiada riba. Dari segi alam sekitar iaitu memelihara bumi, tiada pembaziran atau pencemaran, perniagaan flora dan fauna ataupun bercucuk tanam. Yang terakhir adalah sosial iaitu dengan bersedekah, membantu anak yatim dan orang miskin, membina masjid dan madrasah, dan mengekalkan peraturan atau undang-undang. Dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi, terdapat 3 perkara yang perlu kita tekankan, iaitu memperbanyakkan kompleks barangan lokal, menyediakan pusat makanan setempat, serta menyediakan insentif skim perniagaan dan bantuan rakyat. Dari segi kompleks barangan lokal, kilang tempatan dapat menghasilkan produk lokal untuk restoran, sekolah dan hospital. Produk dari kilang lokal adalah kualiti produk terjamin dan mutunya lebih tinggi. Seterusnya, kilang-kilang dapat memberi peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Oleh itu, dengan pembelian produk tempatan bukan sahaja membantu meningkatkan ekonomi, malah dapat membantu kualiti persekitaran. Seterusnya, menyediakan pusat makanan setempat yang akan menggantikan pasar malam ataupun gerai-gerai di lorong tepi jalan. Dengan ini, kita dapat mengurangkan pencemaran kerana mengawal kualiti kebersihan dengan jayanya. Terakhir adalah skim perniagaan dan bantuan rakyat. Dengan ini, kita dapat lihat peningkatan taraf hidup rakyat dari segi bantuan modal untuk permulaan perniagaan ataupun bantuan untuk kehidupan seharian. Target bantuan ini untuk pelajar sekolah, mahasiswa universiti serta golongan dari keluarga B40. Seterusnya adalah usaha dari segi sosial pula adalah mewujudkan portal web rasmi untuk bantu rakyat yang mudah diakses untuk golongan tak kira umur serta mewujudkan kompleks serbaguna untuk kegunaan penduduk untuk aktiviti keramaian. Terakhir adalah menjadikan satu hari dalam seminggu sebagai hari memberi. Pertama adalah mewujudkan portal web rasmi untuk sedekah atau pembayaran zakat atas talian. Dengan adanya teknologi seperti ini, kita dapat membantu golongan yang tidak berkemampuan di hujung jari dan
boleh dilakukan pada bila-bila masa. Kebaikannya adalah kita dapat mengelakkan berlakunya sebarang kecurian atau amalan rasuah dari mana-mana pihak ketika menghulurkan bantuan. Selain itu, mewujudkan kompleks serbaguna untuk kegunaan belia seperti aktiviti keramaian, majlis ataupun aktiviti sukan. Kompleks ini mewujudkan fasiliti yang lengkap. Oleh itu, kita dapat mengelakkan sikap malas atau membuang masa kerana dapat mengisi masa yang lapang dengan aktiviti yang berfaedah serta meningkatkan amalan suka kepada bersukan. Terakhir adalah menjadikan satu hari sebagai hari memberi, iaitu pihak NGO ataupun penduduk memberi bantuan seperti memberi makanan percuma kepada penduduk yang layak menerima bantuan. Aktiviti seperti ini menggalakkan amalan pemberian sedekah dengan menghulurkan bantuan serta meningkatkan interaksi sosial sesama penduduk. Terakhir adalah usaha untuk mengekalkan penjagaan alam sekitar dari segi flora dan fauna, memperbanyakkan landscape serta memperkenalkan Bandar Seremban sebagai bandar bebas asap kenderaan. Pertama adalah pemeliharaan dan pemuliharaan flora dan fauna dengan menanam pokok ataupun dengan penyimpanan hutan simpanan dan menyediakan tempat perlindungan haiwan untuk menjaga kelestarian mereka. Seterusnya, memperbanyakkan landscape dengan mewujudkan suasana taman botanikal yang dikelilingi pokok hijau. Mungkin juga boleh menyediakan fasiliti untuk penduduk melakukan senaman atau berjoging di sekeliling taman. Usaha seterusnya adalah membekalkan setiap penduduk taman dengan biji benih tumbuhan serta mewajibkan mereka menanam di sekeliling kawasan perumahan agar landscape kelihatan lebih harmoni serta penuh dengan kehijauan pokok-pokok. Terakhir adalah memperkenalkan Bandar Seremban, bandar bebas asap, seperti memberi galakan penduduk menggunakan pengangkutan awam, amalan berkongsi kenderaan ataupun berbasikal ke destinasi yang ingin dituju. Pihak berkuasa akan menaik taraf fasiliti untuk pengguna basikal seperti menyediakan laluan berbasikal untuk mengelakkan berlakunya sebarang kemalangan serta menyediakan tempat yang lebih selamat serta kondusif untuk penumpang awam bagi mengelakkan berlakunya jenayah. Dengan adanya zon bebas asap kenderaan di Bandar Seremban 2 dapat mengelakkan pencemaran udara yang boleh memudaratkan kesihatan penduduk. Oleh itu, saya yakin dan berharap agar Bandar Seremban 2 akan menjadi bandar yang mapan pada tahun 2050 dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar. Sekian dari saya Nordini binti Mazlan, A170217. Assalamualaikum.